Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fidarin amin. Contoh-contoh akhlak dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berkaitan dengan larangan berlaku marah. Seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepada aku." Maka Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la taghdab. Maka Rasulullah kata, janganlah kamu marah. Kerana faraddada mararan, kemudian dia bertanya lagi berulang-ulang kali, minta wasiat kepada Nabi SAW. Maka Nabi jawab, jangan kamu marah. Tuan-tuan dimati Allah SWT, dalam perkara pertama ini, antara contoh-contoh akhlak pada Nabi SAW ialah larangan kita daripada marah. Marah ni semua orang ada. Siapa yang tidak ada sifat marah? Dalam sepanjang hidup dia tak pernah marah. Bohong lah kan. Mesti ada sifat marah. Sifat marah ni adalah tabiat yang Allah kurniakan kepada kita semua, termasuk juga pada diri Nabi SAW. Itu sifat marah. Tetapi marah yang dilarang ini adalah marah yang datang daripada bisikan syaitan. Marah ini daripada syaitan, sedangkan syaitan itu daripada api. Dan patutlah kita dalam kita ni, kalau kita selidiki, kita ada unsur-unsur kejadian kita: tanah, air, api, angin. Maka sebab itu setiap orang memang ada sifat marah. Kalau tidak ada sifat marah tu bukan orang nama dia. Itu contoh begitu. Tetapi marah yang dilarang ini kan, Nabi SAW pesan kepada sahabat yang bertanya kepada Nabi kan, wasiatkan pada aku ya Rasulullah. Maka Nabi wasiatkan pada dia, la taghdab, jangan kamu marah. Bermakna Nabi mengenal mad'u dia. Nabi mengenal mad'u dia. Setelah beberapa kali dia mengulangi pertanyaan itu, Nabi jawab dengan jawapan yang sama, la taghdab, jangan kamu marah. Jadi marah ini satu perbuatan, kalau tidak dikawal, dia datang daripada bisikan syaitan. Itu yang kadang-kadang kita marah tu hilang pertimbangan. Bila kita marah, marah ini kadang-kadang sampai menghilangkan pertimbangan kita sebagai manusia yang waras. Dalam satu hadis Nabi yang lain, Nabi sebut, ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, dullani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Ada seorang sahabat lain tanya kepada Nabi SAW, ya Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang jika aku lakukan maka akan menyebabkan aku masuk syurga Allah SWT. Wa taksiru alayya. Dan dia tak perlu banyak. Dia tak nak tanya Nabi satu amalan, tapi tak mau amalan yang banyak-banyak. Macam menyusahkan dia kan? Dia nak satu amalan yang simple saja, tapi amalan itu kalau aku buat, dia kata dakhaltul jannah, akan memasukkan aku dalam syurga. Maka Nabi SAW jawab, qala Nabi SAW, la taghdab, jangan kamu marah. Itu satu dalam satu hadis yang lain yang Nabi SAW mencegah daripada seseorang itu bersikap marah. Marah ini panas baran, tuan-tuan. Panas baran. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan dulu, ada orang panas baran tahap gaban ni kan. Dia balik kerja, kat meja dia sudah terhidang dah makanan apa semua. Nasi dah ada, lauk dah ada, pinggan semua dah ada dah, senduk-senduk dah ada. Yang tak ada cuma air basuh tangan je. Air basuh tangan dia tak ada. Habis terbang semua atas meja tu. Ini panas baran tahap gaban lah. Ada orang selamat macam tu. Allahuakbar, kita tak tahu kan. Ni marah, panas baran. Ini panas baran ni memang daripada syaitan. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah. Ini dia bukan sebab keturunan je, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang kata marah ni sebab keturunan kan. Itu mungkin sikit lah, jin tu kan, yang mengalir darah tu. Tetapi sebenarnya marah ni boleh dikawal.
Tadi yang orang yang saya cerita tu, mungkin saya pernah cerita dengan tuan-tuan. Marah dia tak gaban tu, marah dia, anak bini semua takut dengan dia. Memang kalau bini dia bukan gusti malam je, gusti siang pun sama je. Tu memang ganas. Pukul bantai bini, tak boleh silap sikit. Tak ada persoalan lain, memang pukul bantai dia. Tapi orang yang sama itu boleh hilang marah dia setelah dia didik diri dia selama berapa tahun? Selama lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Baru dia boleh didik diri dia ni dengan sifat marah itu. Ini suatu, sebenarnya marah ini kan, seperti mana yang saya sebut, dia boleh dikawal. Marah ini boleh dikawal. Masalahnya kita tak boleh nak kawal kemarahan itu, menyebabkan dia mempamerkan akhlak yang buruk kepada kita. Orang sifat panas barang ni, kalau dia ketua jabatan, dia ada sifat panas barang, memanglah tak suka, dia tak disukai oleh anak buah dia. Kalau bapak dia seorang suami bapak yang garang, yang panas baran, memanglah anak-anak isi semua tak menyukai sikap panas baran bapak dia. Kalau dalam kampung tu ada orang yang sifat panas baran ni, memang orang kampung tu pun tak suka. Wallahu a'lam lah kalau ada orang yang suka berkawan dengan orang sifat panas baran ni. Wallahu a'lam. Sebab itulah kata Nabi, kemarahan itu dia mengumpulkan segala keburukan pada diri hamba Allah. Kemarahan itu kalau kita tak kawal, dia akan mengumpulkan segala keburukan-keburukan pada diri seseorang. Itu pentingnya mengawal kemarahan. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila disebut dalam hadis Nabi SAW ini, la taghdab ini, jangan kamu marah. Para ulama membahaskan kepada kita ini tentang definisi marah itu. Marah itu ada dua tafsiran dia. Tafsiran yang pertama, agar kita jaga marah itu, kerana dengan menjaga kemarahan itu kita dapat kawal marah kita itu, dia dapat menghiasi diri kita dengan akhlak yang dengan mulia, kan? Dapat kawal agar tidak mudah marah. Ni kalau kita dapat kawal kemarahan, dia merupakan satu sifat yang dapat menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Sebab tu Nabi SAW ni gambarkan dalam Syekh Abdul Qadir Zaidan ni menulis, kan, antara sifat akhlak Nabi yang Nabi tunjukkan adalah yang pertama tadi, jangan marah, la taghdab. Kerana kalau orang dapat mengawal kemarahan dia, sebenarnya dia dapat menghiasi diri dia dengan akhlak yang mulia. Contoh begitu. Macam mana nak kawal marah? Islam ni seperti mana saya sebut, dia memang ada semua jalan penyelesaian. Cuma kita nak ambil tak ambil saja. Macam mana kita nak kawal marah kita itu? Yang pertama, para ulama sebut, kalau kamu nak kawal marah kamu itu, kamu mesti ada sifat mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang. Ini susah kadang-kadang orang ni. Kita ni berdendam. Bila berdendam ni, ya Allahu Akbar, sampai 7 keturunan tak lupa. Kita, orang kita ni lah. Tapi kalau dia kembali kepada Islam ada panduan, kan? Kamu hiasi diri kamu daripada sifat marah itu merupakan satu perhiasan akhlak yang baik. Kamu boleh kawal agar kamu tidak mudah marah dengan apa? Dengan beberapa kunci ataupun beberapa kaedah. Yang pertama tadi adalah mudah memaafkan. Kadang ada orang salah-salah sikit kita maafkan. Ini suatu akhlak yang baik, tuan-tuan. Dalam satu kisah dulu, seorang pembesar nama dia Maimun Ibnu Mahran. Ketika dia punya hamba dia membawa kuah bekas, ada makanan berisi dengan daging ini, kan, tiba-tiba tertumpah, tersadung ni, kan, tertumpah sehingga mengenai pakaian dia dan muka dia. Dia nak marah, tetapi hamba dia kata, bacalah tuan, saya minta maaf, bacalah dalam surah Ali Imran surah ayat 34, wal kazimina anin nas wal kazimi wal afina anin nas, orang yang mampu menahan kemarahan dan memaafkan orang. Dia mula ayat yang atas tu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatil arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Ayat bawah tu, ayat 134 tu menceritakan wal qazimina wal afina aninas. Dia orang tu dia boleh marah, tetapi dia kawal marah dia dan dia boleh memaafkan orang. Maka dengan sebab itu dia tak jadi nak marah kepada hamba dia. Dia kata, baiklah, aku memaafkan kamu. Maka apabila dia kata dia maafkan kamu, hamba dia menjawab dengan Al-Quran juga, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Bila dia dengar ayat itu, dia mengambil keputusan, selepas ini aku merdekakan kamu. Hamba itu jadi merdeka. Dia marah sebab pakaian dia yang mahal itu basah, panas pula air kuah daging tu. Tetapi apabila dia mampu mengawal kemarahan dia dan dia memaafkan hamba-Nya itu, dan apabila dia dengar Allah ni wa innallaha yuhibbul muhsinin, Allah ni sangat suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, maka dia merdekakan hamba itu. Dia kata, aku merdekakan kamu dan aku memaafkan kamu kerana aku menuntut keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu akhlak tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah memaafkan. Jadi kita ni kalau ada sifat-sifat marah ni, marah mesti bersebab kan. Kalau ada orang sakiti hati kita ke, orang melukai kita, orang mengganggu kehidupan kita ke, kita marah. Marah itu salah satu daripada kaedah dia nak mengawal kemarahan dan menghiasi dengan akhlak yang baik ini adalah memaafkan. Belah, mungkin dia tak sengaja, kita maafkan dia lah saja. Dan melupakan, mudah melupakan kesalahan orang. Kadang-kadang buat-buat lupa je kan. Saya minta maaf lah, dulu saya ada buat awak ni. Ya ke? Tak ingat lah saya, kata dia kan. Dia begitu saja. Ni mudah, tapi susah nak buat. Di kalangan kita, masyarakat kita ni, susah nak maafkan orang dan susah nak melupakan kesalahan orang. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara kita nak hiasi diri dengan akhlak yang mulia ini, kawal kemarahan itu agar tidak mudah marah ini, ialah kata para ulama dengan wajah yang dipenuhi dengan senyuman. Ni kan. Ni pun satu alat sebenarnya, satu kaedah. Tapi jarang kita marah, kalau marah tu senyum kan. Tak ada orang kita ni kadang-kadang marah tu senyum. Jarang marah mesti muka berapi punya kan. Ni marah. Tapi Islam ajar kepada kita nak kawal marah itu adalah hiasi wajah kita dengan senyuman. Walaupun kita geram, tapi kita senyum. Senyum itu dapat meredakan kemarahan dan menyembunyikan kita punya akhlak yang tak baik bila kita nak marah. Kadang-kadang kita marah orang, marah tanpa usul periksa. Nak marah aje. Polis buat sekatan jalan raya pun dia nak marah. Contoh begitu. Orang JKR buat jalan ni, sekarang ni banyak jalan kan. Dekat Yomping itu setengah jam. Ya Allah Akbar. Saya nak pergi kuliah setengah jam. Tak bergerak kereta tu sebab nak tunggu jalan tu lepas satu jalan sebelah-sebelah kan. Tapi kita tahu dah, kita tak ada benda lah masalahnya. Lama duduk lagi banyak kita boleh selawat. Tapi bagi orang yang buat jalan tu pun dia marah juga. Habis dia makin hamunnya orang tu kan. Ini kalau kita kadang macam kita senyum. Senyum itu sebenarnya Islam meletakkan satu kaedah bagaimana cara untuk kita boleh mengawal kemarahan. Senyumlah kan. Senyum ni lagu ada Daud Mak Kilau dulu kan. Senyumlah kan. Tu lagu tu kalau kita dengar kita senyum je, insya-Allah. Senyum tu dapat pahala. Lagilah kalau kita marah, kita boleh kontrol marah kita dan kita senyum menunjukkan manis wajah kita kepada orang. Maka itu satu ganjaran pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kaedah macam mana kita nak kawal marah ni tuan-tuan, ialah jauhi daripada sifat kedekut. Ni kadang-kadang kita fikir kan, kenapalah tak ada kena-mengena marah dengan kedekut ni, bakhil. Tapi Islam meletakkan kamu kena bersifat pemurah bersedekah. Kerana pemurah bersedekah itu akan dapat mengawal diri kamu daripada sifat marah. Ya Allah, jauhnya tuan-tuan kan. Tapi itu tiga kaedah tu yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan daripada hadis Nabi, la taghdab itu. Jangan kamu marah. Maka para ulama kata marah ini dengan ada dua tafsiran. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kamu kena kawal marah kerana marah itu dapat menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Bagaimana nak kawal marah itu? Yang pertama tadi, mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang. Yang kedua,
dengan kamu berwajah manis ataupun hiasi wajah kamu dengan senyuman. Yang ketiga, jangan kamu jauhi daripada diri kamu daripada sifat kedekut. Maknanya sebalik itu adalah kita suka bersedekah. Bersedekah dengan senyuman, kan, rupanya sedekah itu dapat menghilangkan rasa diri daripada sifat marah. Ini contoh begitu. Itu hamba Allah tu tadi yang saya cerita dengan tuan-tuan tu kisah benar tu tuan-tuan. Yang panas baran tarak gaban tu, dia boleh hilangkan rasa panas baran itu selama 4 tahun. 4 tahun. Cara dia marah, hilangkan marah tu, dia ikut je panduan saya sebenarnya. Saya berkawan dengan dia sebab isi dia datang menangis-nangis, tak tahan ustaz, suami saya ni kata dia begini. Macam mana nak buat apa semua. Jadi saya ambil keputusan, saya berkawan dengan suami dia. Berkawan. Kenal, kawan, baik, bina hubungan apa semua. Masa-masa dia marah-marah tu buat tak layan je kan. Memang ada pun memang panas baran tak gaban ni, memang panas baran kan. Tapi dia boleh kurang dengan berkurang sifat tu makan masa panjang kan. Antaranya dia melazimi semayang berjemaah kat masjid. Melazimi semayang berjemaah kat masjid. Satu. Step yang kedua, dia boleh duduk dengar kuliah. Ini pengalaman saya lah tuan-tuan, berkawan dengan orang panas baran ni. Dia boleh dengar kuliah. Bila dengar kuliah, rahmat Allah turun. Kuliah ini rahmat Allah turun, malaikat-malaikat turun semua merahmati. Akhirnya bila dia dengar kuliah, macam-macam variasi kuliah. Kuliah ni mana ada cerita tentang tak baik, semua cerita nasihat kan. Cuma orang dia tak suka dengar kuliah. Sebab tak ada lain, nasihat kata dia kan. Habis kalau tak nak dengar nasihat, pergilah disko. Tu, ataupun pergilah duduk tepi laut ke mancing ikan yang tak ada siapa nak tegur kita. Duduklah sorang-sorang sampai pukul 2 pagi, 3 pagi pun tak ada siapa nak tegur. Tapi kalau datang masjid dengar kuliah, memanglah nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka nasihat itu akan menjadikan kita bertambah baik. Akhirnya dia nak melenturkan ego kita ni tuan-tuan. Salah satu caranya adalah kita membersihkan tandas masjid. Bersihkan tandas masjid. Contoh begitu. Sampai dia volunteer untuk dia jadi noja. Volunteer jadi noja masjid tanpa bayaran. Sebab dia rasa dia hina. Dia dah rasa dia dah mengenal diri dia. Ni contoh begitu. Sebab tu saya sebut yang lepas dalam kuliah-kuliah saya lain, kita ni manusia, saya, tuan-tuan semua, kalau kita ni mengenal diri kita adalah makhluk yang Allah ciptakan. Pada Allah kata wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu itu kenapa tak kamu tidak melihat, memerhatikan kejadian. Maka kalau kita memerhatikan kejadian kita ni diciptakan oleh Allah. Maka depan saya ni, Cikgu Fauzi ni pun Allah ciptakan dia juga. Jadi atas kita semua ni yang Allah ciptakan secara sempurna ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini, cuma muka berbeza-beza kan, latar belakang yang berbeza-beza, pekerjaan yang berbeza-beza, itu adalah adat kehidupan. Kalau semua sama kerja je, susah juga kan. Semua jadi cikgu belaka, semua jadi imam belaka, semua jadi bilal, siapa jadi makmum? Susah. Itu memang fitrah kehidupan Allah. Tapi nak ceritakan, kalau kita mengenal diri kita ni diciptakan oleh Allah yang banyak kelemahan, kekurangan, maka kita melihat manusia pun begitu juga. Dia pun, orang tu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kita mengenal kita diciptakan oleh Allah dan orang lain diciptakan oleh Allah, macam mana kita boleh nak hina orang? Macam mana kita boleh nak fitnah orang? Macam mana kita nak boleh kutuk orang? Boleh caci maki orang? Macam mana? Sebab kita tak mengenal diri kita, Allah ciptakan. Kalau kita kenal diri kita ni Allah ciptakan, dan pada manusia lain pun Allah ciptakan, maka tidak ada sebab kita nak menghina orang. Sebab bila kita menghina orang itu, menghina tubuh badan dia kan, bermakna kita secara tak langsung menghina Allah yang menciptakan dia. Bukan dengan manusia saja tuan-tuan. Ini bukan dengan manusia saja, malah dengan seluruh makhluk-makhluk Allah. Kucing, anjing sebagai contoh kan.
Kucing, anjing kan. Baru-baru ni saya masa mengundi itu balik Selangor, tidur rumah abang saya. Sampai petang. Saya sampai petang tu kat rumah dia ada anjing. Kat rumah dia tu ada anjing. Sebelum ni tak ada. Ada anjing. Bila saya datang tu parking tu, dia tengok datang dekat. Saya takut dah nak keluarkan anjing ni siapa pula kan. Tiba-tiba abang saya suara. Aboy, dah pergi tu. Ada orang datang rumah. Anjing tu boleh beredar tuan-tuan. Boleh beredar kan. Saya pun buka pintu kan, orang rumah saya masuklah. Kata dia anjing ni, kata dia asalnya dia datang minta makan. Dia datang minta makan. Jadi abang ipar saya ni bagilah campak makanan kan, campak roti dia makan, campak biskut dia makan, campak nasi pun dia makan, campak daging lagi lah dia makan kan. Jadi dia tak kisah, tak kira makanan apa orang bagi semua dia makan. Akhirnya bila dia orang bagi dia makan, dia mengambil sikap menjaga keselamatan. Dia duduk kat rumah, tapi tak masuk rumah, dia duduk kat luar je kan. Duduk, kalau ada orang yang parking kereta ke apa, dia tengok dulu orang tu macam mana. Tapi dia dah kenal lah suara tuan yang selalu bagi dia makan tu. Walaupun tak dia pegang, tak ada apa kan. Makan, bila suruh pergi, dia pergi. Kadang-kadang ada masa dia berjalan lah, dia berkawan dengan anjing yang banyak tu. Tapi bila dia datang rumah, dia datang seekor je. Datang seorang je. Dia datang, dia tak bawa geng-geng dia. Lagi situ ya Allah, saya kata kan. Tu saya cakap duduk depan maghrib tu, cakap borak-borak. Tu anjing pun dia pandai mengenang jasa kan. Walaupun Allah ciptakan dia tu, dia termasuk dalam najis mughalazah. Kalau dia basah, kalau dia kering, kita boleh pegang dia, tak ada apa-apa pun anjing. Tetapi dia juga adalah makhluk dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada sebab kita nak menghina dia, nak pukul bantai dia kan. Semalam saya balik daripada kuliah kat Labis, tengah-tengah malam tu tuan-tuan, dekat pukul 10 lebih kurang lah, 9.45, 9.50 tu. Dekat sini lah jalan Pedah Kemelah kan. Lebih kurang ke situ lah. Tengah-tengah jalan ni ada kucing. Kucing nak melintas jalan, kereta banyak ni kan. Ya Allah, saya kata selamat ke tidak kucing ni, saya kata kan. Kat situ tak ada rumah orang. Foki kanan kelapa sawit. Saya dalam kepala otak saya kata ini mesti orang buang. Dia parking tepi tu, dia campakkan kucing tu. Sebab kat situ tak ada rumah orang, gelap jalan tu, jalan 4 lane tu kan gelap. Situ tak ada lampu. Tapi ada kucing melintas. Daripada mana datang kucing? Kalau saya salah tengok, tapi orang rumah saya pun nampak, kesiannya kucing tu kan. Tapi kereta tengah banyak. Kalau kereta tak banyak, saya parking tepi tuan-tuan kan, alihkan kucing tu. Tapi masalah kereta banyak. Saya tak tahulah dia selamat ke tidak, sebab dia tengah berada di tengah-tengah line tu, kereta kiri kanan. Ya Allah Akbar. Tengok orang. Orang pun kalau nak buang kucing pun agak-agak lah, jangan menzalimi kucing itu. Contoh begitu. Kalau nak buang anjing pun contohlah kan, nak buang anjing, buanglah tempat yang selamat. Jangan menyeksa dan memberi mudarat kepada dia. Ini kita. Sebab tu kita, bila kita kenal diri kita Allah ciptakan, maka kita nak marah orang, kita akan kurang marah. Walaupun sakit hati tu, tapi kurang marah. Sebab kita mengenal diri kita, dan kita mengenal dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua tuan-tuan, marah ni tadi ada dua tafsiran kan. Tafsiran pertama adalah marah kalau kita dapat kawan, dia adalah sebagai satu perhiasan diri kita dengan akhlak yang baik. Cara macam mana kita nak kawal marah tadi ada 3, kata para ulama. Mudah memaafkan dan melupakan kesalahan. Yang kedua, dengan hiasi wajah kita dengan senyuman. Yang ketiga, jauhi daripada sifat bakhil, bermakna suka bersedekah. 3 benda. Tafsiran yang kedua daripada la taghdab ni hadis Nabi SAW ini ialah, jika marah maka lakukan sebab-sebab yang biasa memadamkan sifat marah itu. Bila datang kemarahan, tugas kita adalah mencari cara macam mana boleh kita lakukan, dengan sebab-sebab kita lakukan itu boleh memadamkan rasa kemarahan kita. Yang pertama, ini biasa kita dengar dalam kitab bicara hati, tentang tasawuf itu pun ada. Bila kita marah, yang pertama kita kena berta'awuz, iaitu mohon perlindungan dengan Allah. Caranya auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebutlah banyak.
Sebab tu auzubillahi minasyaitanir rajim ni kita boleh buat mana-mana ketika apa kita nak, perkataan perbuatan yang kita buat, kita boleh iringkan dulu dengan auzubillahi minasyaitanir, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dia rejam. Sebab marah tu datang daripada syaitan, dan syaitan tu sifat dia daripada api. Maka kita berta'awuz, auzubillahi minasyaitanir rajim. Satu. Yang kedua, kalau kita marah, kaedah dia apa? Kita pergi ambil wuduk. Ambil wuduk. Sebab marah itu daripada api. Mengambil wuduk dia menyamankan, menyejukkan api kemarahan. Ambil wuduk, insya-Allah selesai. Habis wuduk berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Doa macam biasa, insya-Allah. Ini kemarahan kita boleh diredakan jika kita marah. Lakukan perkara-perkara, sebab-sebab yang boleh memadamkan kemarahan itu. Yang pertama tadi ta'awuz, yang kedua dengan beruduk. Yang ketiga, kalau kita berdiri, kita duduk. Kalau kita duduk, kita bangun. Kita meninggalkan tempat yang boleh mencetuskan kemarahan itu. Itu kaedah dia kan. Jangan orang tu marah, kita pun marah. Kita suami isteri lah tuan-tuan, suami isteri kan. Bila isteri tengah marah kan, tengok Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar ketika isi dia beletik-beletik, Sayyidina Umar diam saja, tak melawan. Walaupun Umar ini orang yang gagah perkasa. Umar ini patutnya kat rumah Umar lah yang garang. Tapi bini bila isi dia dengar ada orang datang nak minta nasihat Umar, dengar bini dia tengah beletik pula pada Umar kan. Cakap Umar diam je. Tak jadi dia nak pergi mengadu masalah dia dengan Umar, sebab dia nak mengadu masalah yang sama. Bini dia pun banyak bising juga. Jadi masa isteri kita, kalau dia suri rumah, dia banyak bising cakap tu, dia memang belum habis kota dia bercakap. Orang perempuan ni kota cakap dia banyak. Jadi biar dia cakap, kita jangan lawan, diam dengar. Ini kaedah Islam ajar kepada kita begitu, terutama orang-orang muda, anak kecil-kecil kan. Itu saya dah lalui dah. Saya dah lalui zaman tu. Ni anak saya yang kecil pun dah 11 tahun. Dah tak ada konflik anak kecil ni tuan-tuan. Bangun malam anak menangis dan sebagainya, tak ada dah. Bagi saya dah tak ada, dah lepas. Orang muda-muda ni tu kena jaga. Bila macam itu, konflik macam itu, kerja penat, suami isi kerja dan sebagainya, dia akan mungkin menimbulkan ada sifat marah kat dalam rumah. Maka bila itu berlaku kan, suami atau isteri auzubillahi minasyaitanir rajim, selesai. Beruduk, pergi ambil wuduk kat bilik air, ambil wuduk apa semua. Kemudian yang ketiga, kalau duduk bangun. Kalau bangun tengah berdiri, duduk. Dia kena ubah posisi ketika marah itu agar meredakan kemarahan. Tak boleh juga dalam rumah keluar sekejap. Itu sajalah kan, keluar pergi tengok pokok ke, bercakap dengan pokok sekejap ke apa semua. Kalau geram sangat, pergi pokok pisang, tumbuk kat pokok pisang tu, marah kat pokok pisang, kesian pokok pisang tu. Contoh begitu. Untuk apa? Untuk kita meredakan kemarahan. Kalau sama-sama marah, itu yang banyak terlepas cakap kan, menghina, memaki isi suami, isteri dan sebagainya, dan boleh menyebabkan tersinggung perasaan. Itu berat. Bila tinggung perasaan ni, pendam. Orang perempuan lagi dah kuat pendam je kan. Nanti dah 7, 8 tahun, 10 tahun, dia meletus macam gunung berapi. Itu berat. Tuan-tuan, banyak saya jumpa ni masalah orang rumah tangga ni yang mengadu dengan kita ni, minta nasihat. Itu salah satu daripada puncanya, sama-sama tak dapat mengawal kemarahan. Yang keempat, kata Nabi SAW, diam. Iza ghadaba ahadukum falyumsik falyaskut. Apabila salah seorang pada kamu marah, maka falyaskut, maka hendaklah diam. Salah seorang daripadanya diam. Tu kan. Cakaplah seorang, diam je. Kita sekarang ni kalau kita diam pun, kenapa diam? Kita kan, kalau kita bergaduh apa semua, itu diam betul lah tu kan. Kita diam. Diam pun salah, serba salah diam ni. Tapi Islam ajar kepada kita begitu kan. Minta perlindungan Allah, ambil wuduk, beralih tempat. Kalau berdiri duduk, kalau duduk berdiri. Kalaupun baring, kalau baring bangun. Kalau tak keluar daripada suasana itu, keluar daripada suasana kemarahan itu kan. Yang keempat, diam kan. Jangan banyak bercakap, ataupun kalau perlu kita menjawab perkara yang penting saja. Jangan berbalas-balas. Maka itu kaedah.
dalam Islam ni, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, ada cara dan kaedahnya untuk menyelamatkan kita daripada sifat marah ini. Tu keadaannya. Dalam satu kisah Abu Bakar. Abu Bakar tengah duduk dengan Nabi SAW. Datang seorang Arab Badui, tiba-tiba maki hamun Abu Bakar ni. Abu Bakar buat tak kisah dia, terus berbincang dengan Nabi SAW. Kan, setiap kali Arab Badui itu maki hamun, kata cerca kepada Abu Bakar, Nabi senyum. Selesai. Dia tengok Abu Bakar tak layan, dia tambahkan lagi garam dia. Kan, tambah lagi cakap kata nista yang lebih hebat lagi. Kan, Abu Bakar boleh tahan lagi, sabar, diam. Kan, tak cakap apa, terus berbincang dengan Nabi, berbual. Nabi pun tengok keadaan Abu Bakar, Nabi senyum. Kali yang ketiga, Arab Badui itu lebih menggunakan bahasa-bahasa yang lagi kasar, lagi kesat. Yang menyentuh keturunan apa semua tentang Abu Bakar. Yang ketiga, Abu Bakar hilang sabar. Kan? Ni cerita Abu Bakar ni, sahabat Nabi. Abu Bakar pun melawan balik dengan kata nista. Ketika Abu Bakar melawan balik dengan kata nista, Nabi bangun meninggalkan Abu Bakar. Nabi bangun tinggalkan Abu Bakar. Maka kata Abu Bakar tengok Nabi lari tinggalkan dia. Abu Bakar kejar, "Ya Rasulullah, kenapa kamu lari daripada aku?" Kata Nabi, saat Arab Badui itu mencerca kamu kali pertama dan mencerca kali kedua, kamu bersabar, aku bersenyum, kerana pada ketika itu malaikat turun membawa rahmat dan mengampunkan dosa kamu. Tetapi kali ketiga dia menghina kamu, kamu membalas dia balik. Ketika itu malaikat bertaburan lari, yang datang bersama kamu adalah iblis, syaitan. Maka aku tinggalkan kamu kerana aku tak mau duduk bersama syaitan yang menghilangkan maruah kamu sebagai seorang Muslim. Nabi sebut macam itu. Menangis Abu Bakar, minta maaf dengan Nabi SAW. Ini tuan-tuan, itu secara sahabat. Kita ni tak payah tunggu yang ketiga. Yang pertama pun kita dah belasah dah. Itu kita kan. Orang caci kita ni, kita pun banyak cantik bukan kau sebut keturunan aku kan. Ingat kau keturunan kau baik. Ini kertas ni, ada dua kertas ni. Ni satu ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Kan. Cerita piramid ingat tak kan. Ni kepala bapak kau, ni kepala bapak aku. Dah gaduh bertumbuk dah. Tu keadaan ni, itu kita. Tapi sahabat Nabi SAW mengajar para sahabat untuk bersabar. Ni kisah Abu Bakar popular ni, kita tahu dah kan. Rupa-rupanya tiba daripada kisah ini, apabila kita dapat menahan marah kita dan kita senyum. Tu tadi tu, petua dia, kita senyum. Rupa-rupanya ketika itu malaikat turun mohon rahmat pada Allah dan mohon ampun dosa kita pada Allah. Ini ada sifat sabar, lawan pada marah ni sabar sebenarnya hebatan. Tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang terakhir yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala ialah, boleh tak kita marah? Tu kan. Boleh tak kita marah? Dalam Islam kita boleh marah dalam dua keadaan. Ini yang berlaku pada Nabi SAW. Nabi pun marah. Tapi bila Nabi marah? Bila Nabi marah yang pertama, apabila dia melibatkan akidah dan pegangan umat Islam, bab-bab ibadah. Jangan dipelekehkan bab solat, jangan dipelekehkan bab-bab yang membataskan antara syirik dan merosakkan akidah Islam. Jangan dicemar nama Allah, apa yang Allah perintah. Dan ini kalau sentuh bab-bab tu, Nabi marah. Sebab itu hak Allah. Nabi boleh tahan sabar kalau orang cerca Nabi. Kita tengok banyak kisah-kisah sejarah Nabi SAW. Nabi di tengah solat dihempapkan dengan perut unta, nadi najis. Nabi dibaling dengan nadi lalu, baling dengan najis. Nabi dicaci, diherdik Nabi, macam-macam. Tapi Nabi boleh bersabar sebab ketika itu dia menujukan itu kepada Nabi. Nabi sabar. Tapi saat orang mencerca Islam, orang mengganggu akidah tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, hukum hakam yang Allah telah tetapkan, Nabi marah. Sebab Nabi kata itu adalah hak Allah. Kamu tak patut sebagai hamba kamu mencabar apa yang telah Allah tetapkan. Ini tuan-tuan, begitu. Maka kita orang Islam pun begitu. Kita orang Islam pun begitu. Bila bertentu hak Allah, anak-anak kita tak semayang, kita marah. Sebab semayang tu hak kamu dengan Allah. Kamu jangan tak semayang.
Itu jangan sampai bapak ambil rotan besar tu, kan. Kalau bapak ambil rotan, bapak dah pegang rotan, siap kau. Contoh gitu. Nak tengok bapak macam gitu kecut tuan-tuan, kan. Marah macam itu boleh, sebab kita nak didik anak kita jangan tinggal semayang. Anak kita perempuan keluar dedak aurat, kan. Kita cakap jangan keluar rumah dedak aurat. Kau keluarlah, bapak tambat kau dalam rumah sekarang. Marah. Tapi taklah marah itu sampai memukul bantai, tapi marah. Marah tu sebab apa? Sebab kita jaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Ini jangan jadi bapak sporting, kan. Ayah nak keluar sekejap dengan boyfriend. Yelah nak, baik-baik jalan ya. Nanti pukul 10, sebelum pukul 10 hantar balik tahu. Baik bapak macam itu. Itu bukan sporting tuan-tuan. Itu bapak keparat nama dia. Kalau ada bapak macam tu. Anak-anak balik rumah maghrib-maghrib main bola apa, bapak tak kisah pun, kan. Tak ada tegur ke, tak ada apa semua. Terpulanglah, dia dah besar dah, ustaz. Saya nak buat macam mana? Saya dah besarkan dia 18 tahun, 19 tahun tu. Dah syukurlah. Pandailah fikir baik buruk. Tak boleh tuan-tuan, kan. Walaupun dia 20 tahun, walaupun dia dah berkahwin, balik rumah kampung kita tak solat, gegar pintu rumah, pintu bilik tu, suruh dia semayang. Ini engkau datang balik rumah bapak tahu. Bapak tak rela ada orang yang dalam rumah bapak ni orang yang meruntuhkan agama. Tu. Menantu kalau bapak straight, bapak mentua macam itu, menantu akan respect tuan-tuan. Respect. Sebab apa? Kita boleh marah ikut cara Nabi, sebab marah bila melibatkan akidah dan pegangan agama, perintah-perintah Allah. Itu satu. Yang kedua, bila kita boleh marah, bila melibatkan kemaslahatan ummah, kemaslahatan umat Islam, kita boleh marah. Jangan hina Nabi, kan. Jangan herdik umat Islam, jangan pelekehkan umat Islam, jangan zalim umat Islam. Ini kalau orang menzalimi umat Islam, kalau seramat ni ada kelompok orang yang menzalimi umat Islam, kita sama-sama kena bangkit marah. Marah bukan tujuan nak mencari gaduh dan pasal, tetapi marah kerana kita berpegang jangan melibatkan kemaslahatan orang ramai yang menyebabkan mengganggu sistem kehidupan manusia. Ini boleh marah. Maka dalam Islam boleh marah dua keadaan. Bila menyentuh tentang akidah dan pegangan umat Islam, syariat Allah. Yang kedua, bila melibatkan kemaslahatan orang ramai yang terganggu dia dengan sebab perkara-perkara dan lainnya, maka kita boleh marah. Tak kisah bukan orang Islam saja. Kalau dia mengganggu kemaslahatan orang ramai itu orang bukan Islam, maka kita pun kena marah juga, sebab dia juga makhluk Allah. Sebab tu Islam kalau memerintah, agama-agama lain semua selamat sejahtera. Tapi kalau bukan Islam yang memerintah, orang lain yang memerintah, Kristian memerintah, Yahudi memerintah, agama lain memerintah, umat Islam akan tertindas. Sebab Islam dah ajar kita cara yang baik. Kalau Islam memerintah, agama lain semua boleh hidup dengan aman damai, sebab kita menjaga kemaslahatan orang ramai. Ini dua keadaan. InsyaAllah kata dulu tuan-tuan. Kita sambung lagi yang kedua nanti dalam contoh akhlak yang ada dalam sunnah Nabi, iaitu bersifat malu dalam diri Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.